hari ni kita ada BMW 3 Series terbaru, generasi G20. Ni pengganti kepada F30. So ni model 320i, pakai enjin 2.0, 2 liter 4 cylinder turbo dengan lebih kurang 181 horsepower dan juga 300 Nm torque. Transmission 8 speed automatic ZF. Sebenarnya tahun lepas, awal 2019, kita orang dah pun bawa kereta yang G20 ni, tapi masa tu model CBU, lepas tu 330i. So untuk tahun 2020 ni dia dah introduce 320i. Yang 330i tu lagi power lah, lebih kurang 258 horsepower, lepas tu 400 Nm torque. Engine sama, tuning dia lain lah. 0 ke 100 dalam 7.1 saat. Top speed 235 km sejam. Harga dia lebih kurang 248,800. So kita genapkan lah 250,000. Pemanduan kereta ni 3 Series ni daripada dulu dan juga dikekalkan sampai sekarang lah, sampai generasi yang latest ni, kita boleh tahu lah yang kereta ni memang direka untuk pemandu tegar. Lepas tu kita boleh rasa yang kontrol-kontrol tu ni, kita boleh rasa yang macam engineer, pereka-pereka dia ni pun semuanya yang jenis tahu memandu, suka memandu dan juga memang pemandu sejati. So diorang ni buat kereta untuk orang yang menghargai pengalaman memandu juga. Seat pun selesa, nampak macam tak lawa sangat, macam tak sporty sangat, tapi dia punya leather tu memang terasa mewah. Tapi pada masa yang sama cukup supportive lah. Kita nak bawa laju memang selesa. Lepas tu saya dah bawa kereta ni 3-4 hari, langsung saya tak rasa lenguh-lenguh ataupun penat-penat. So kereta ni ada 3 mode lah dia punya driving. Dia straightforward je. Ada Eco Pro, Comfort dan juga Sport. Kalau kita start kereta, dia akan tetap masuk dekat Comfort. So Eco Pro macam biasalah, nak jimat minyak, dan juga Sport untuk Sport lah. So 3 mode ni dia akan ubah, dia tak ubah suspension sebab suspension dia mechanical biasa, spring biasa. Dia akan ubah berat pada steering, dia ubah respons pada minyak, dia ubah kadar tukaran gear dia tu, agresif ke tak agresif lah. So setiap mode ni boleh rasa jugalah beza-beza dia, agak ketara. Macam contoh Comfort, bila kita masuk Sport, dia terus downshift satu gear, RPM naik sikit. Lepas tu kita tekan minyak tu, dia terus kereta rasa bertenaga lah. Kita lagi rasa kereta ni ringan nak pergi. Eco Pro dia siap ada, memang untuk jimat minyak, kereta terasa malas, dia siap ada coasting function lagi. So kalau kita tengah bawa laju kan, kita lepas minyak, RPM dia akan idle, dia macam free gear. Bila kita tekan minyak slow balik, baru dia dia clutch dia engage balik. Pada saya semua mode ni okey, memang berfungsi dengan baik, memang boleh guna untuk macam-macam situasi pemanduan. Okey, kereta ni bawa slow memang rasa effortless gila, sebab dia punya peak torque dia 300 Nm tu 1350 RPM. Oh gila, saya ingat semua nombor-nombor tu. Tapi bawah 1500 RPM lah, kita dah boleh dapat semua 300 Nm torque tu. Jadi kalau kita bawa slow-slow macam ni kan, okay, saya keluar sempang macam ni kan, masuk sempang, okay, saya keluar, masuk balik, pecut, dia pakai RPM tak sampai 2000 RPM kalau kita bawa slow. Itu pun still terasa macam kereta ni gerak ringan je. Kita rasa macam enjin dia tak terbeban. Padahal kereta ni agak besar, agak berat juga, tapi still kereta ni sangat senyap. So mungkin ada yang suka, ada yang tak suka. Sebabnya mungkin untuk pemanduan sporty, kereta ni terlalu senyap, exhaust dia langsung tak bunyi. Tapi untuk aspek comfort, bagus lah. Tapi mungkin lah, yelah, sebab ni 320i kan. Kalau 330i ataupun dia nak save untuk M3, M4 kot, baru ada bunyi, ada drama sikit. Tapi kereta ni saya rasa cukup lah. Bawa laju memang bawa laju, dia punya NVH dia memang rendah gila, memang senyap. Walaupun tayar ni Hankook Ventus RS something lah. Tayar memang tayar sama level lah dengan P1 ataupun P0 ataupun Michelin PS4, sama level. Tapi sangat senyap tayar ni kat highway. 140, 150 pun masih senyap. Bunyi angin pun senyap. Itu kereta ni saya rasa kalau saya pakai sendiri kan, buat exhaust dia sikit, buat stainless steel ke kan, ataupun Akrapovic full set ke kan, daripada tengah ke belakang, saya rasa bunyi dia makan pak kereta ni. Sebab shifting dia memang agak sporty. Kalau kita masuk sport mode tu, dia punya contoh kita brake sikit kan, dia terus downshift. Okay, kereta ni steering dia lah paling sedap. Mungkin kalau orang yang tak biasa bawa mula-mula, dia akan rasa kereta ni asal gelabah sangat kan. Tapi sebenarnya kalau kita mula terbiasa kan dengan rentak kereta ni,
Steering ni sebenarnya boleh dikatakan steering yang ratio dia agak laju sikit lah. Agak laju, lepas tu dia tepat. Dia punya berat steering pun memang ngam-ngam je. Untuk comfort, untuk sport, sedap-sedap je. Just nice. Lagi satu, tayar dan juga kombinasi dengan handling 3 series ni. Kalau kita ambil corner laju, kalau kita punya throttle kita steady je dekat corner, dia balance tau. Dia makan understeer sikit dengan oversteer sikit. Maknanya kita boleh rasa tayar tepi tu, tayar belah luar tu, depan belakang dia makan sama. Sebab kalau setengah kereta biasa, untuk kalau throttle yang steady, kita akan rasa dia understeer dulu. Yang ni balance. Kereta ni satu benda, dia punya advanced safety features dia kurang. Kalau korang tengok daripada aspek value for money, mungkin rasa kereta ni macam kurang. Tapi sebenarnya value yang kita dapat tu dekat benda lain lah. Bukannya dekat equipment, dekat semua teknologi tu. Tapi kita dapat dekat kepuasan manduan dia. Bila kita bawa laju, kita bawa lama, kita rasa oh mahal sebab ni. Dia benda yang dia mahal pada benda yang kita tak nampak lah. Benda yang kita kena rasa baru kita tahu, baru kita faham. Jadi advanced safety features tak ada, tak banyak. Autonomous emergency braking tak ada, front collision warning tak ada. Tapi saya secara jujurnya, bila saya bawa kereta ni, saya tak rasa pun saya perlu benda-benda tu. Kalau macam, sebab kita tengah bawa short kan, dia punya handling pun sedap, bawa pun sedap kan. Jadi saya rasa kalau tengah-tengah kita nak tukar lane tak bagi signal kan, memanglah jalan clear, kita tukar lane tak bagi signal ke apa, nak ambil side ke apa, kalau kereta ni tiba-tiba dia masuk kan, kita rasa serabut pula. So memang saya selesa tak ada advanced safety features. Cuma kalau ada blind spot warning, mungkin membantu. Tapi yang lain-lain, steering assistance ke apa, saya tak perlu. Kalau korang nak advanced safety feature apa benda tu, korang beli Volvo lah. Volvo X60 tu memang superb lah bab tu. Okay. Seat belakang punya keselesaan sangat selesa bagi saya. Kereta ni kalau nak bandingkan dengan F30 sebelum ni, memang belakang dia dah semakin luas. Duduk belakang bagi saya, dia punya sudut dia sedap, selesa. Cuma kereta ni duduk dua orang je lah selesa. Kalau duduk tengah-tengah tu tak apa selesa, sebab dia punya center tunnel tu memang tinggi lah kereta, sebab ada drive shaft, ada semua kan. Ok, penggunaan bahan api. Kereta ni dia punya tank dia lebih kurang 59 liter. Kita takkan boleh isi 59 liter lah. Mungkin maksimum 50 ke 55 liter gitu. Tapi masa saya dapat kereta ni, dia punya tu full tank. Range dia cakap 660 km. Ok, saya dah bawa kereta ni 480 km. Dan saya ada lagi lebih kurang 90 km lagi range. So boleh dapat lebih kurang 570. Tak lari jauh. Bagi saya agak realistik dia punya range tu. Dan dia punya, sebenarnya kecakapan bahan api dia agak baik jugalah. Okay, saya punya ni average last saya reset 9.8 liter per 100 km. So ni lebih kurang 11 km per liter, which is saya rasa sangat bagus lah. Memang jimat lah engine ni. Jadi okay, kita tengok pula luar dengan dalam kereta ni. Baik, luaran kereta ni kita boleh nampak lah, dia masih lagi mengekalkan ciri-ciri klasik BMW 3 Series. Dan juga ciri klasik sebuah sedan rear wheel drive. Kita boleh tengok dia punya bonet depan dia panjang. Lepas tu dia punya belakang pendek. Lepas tu kita nampak macam kabin ni semua macam rapat ke atas belakang tau. Dari situ pun dah nampak sporty So macam biasa, BMW punya Hofmeister King ada kat situ. Ni sini. Okay, rim dual tone 18 inci. Lawa lah juga. Yang ni 320i dia tak ada M Sport ke apa, dia cuma body kit. Tapi 320i ni variant dia tetap 320i Sport. Cuma tak ada ni lah, tak ada M Sport. Okay. Lampu LED, depan belakang LED memang cerah lah. Memang lampu ni malam ke siang ke, kita duduk belakang orang, memang kita tak high beam tak apa, cepat je orang nak bagi laluan. Kalau kita laju sikit. Bentuk ni saya tak apa suka, bentuk grill ni macam ni, nampak macam pelik. Tapi okey lah, boleh lah. Nampak desainnya agak segar, agak nampak tersendiri, tak ada tiru siapa-siapa. Sebab kalau buat bentuk macam gini, orang cakap macam kereta tu kan. So ni okey. Cuma ni saya tak apa suka. Nampak macam ada intake kat sini, kiri kanan ni nampak macam ada intake, tapi sebenarnya kosong je. Saya rasa benda ni dia simpan untuk model M3 ataupun M4. Mungkin dia ada intake untuk sejukkan brake. So kat situ ada macam air curtain. Okay, belakang ni memang saya suka lah. Dua benda yang paling utama saya suka. Lampu belakang ni 3 dimensional.
Oh, saya sentuh je kereta, saya sentuh lampu je, terus dia buka kunci. So 3 dimensional, nampak? Dia timbul lah. Nyalaan dia pun memang lawa. Lepas tu penting sekali, exhaust dia 2. Cuma itulah, bunyi tak ada, kosong je, senyap je. Tapi exhaust 2. Okay, memang cun, memang nampak sporty. Memang sepatutnya dia buat macam tu. Dan saya dah check dua-dua function. Okay, so kereta ni dia ada 2 jenis kunci. Satu kunci biasa, satu lagi digital key, macam kad. Okay, so digital key ni kita boleh guna juga untuk unlock kereta dan boleh hidupkan kereta. Tak tahulah apa keperluan dia. Mungkin tak nak bawa kunci yang besar ni, tak nak poket kembung-kembung ke kan. Nak simple je, nak isi dalam wallet je mungkin. So kita cuba. Saya dah cuba dah, tapi saya nak tunjuk lah dekat korang. Okay, so kunci ni saya duduk tak jauh sikit. So kita hidupkan kereta pakai ni. So tu kunci dia punya side mirror dia terlipat. Okay. So kita tap je. Dia dah unlock. Okay. Kunci dia masih lagi kat sana. Masih lagi kat situ. Alright. Dan nak hidupkan ni, kita kena letak dekat. Kalau kita terus nak hidupkan tak boleh. Dia kena letak dekat sini. Okay, barulah boleh hidup kereta. Okay, dah hidup. Meter dia satu benda. Waktu siang ni kita nampak putih macam ni lah. Tapi waktu malam, okay, kejap lagi saya akan letakkan insert. Bila dalam mode comfort, semua ni warna oren. So nampak macam kereta awal 2000. Macam 3 Series 2 generasi sebelum ni. Ataupun nampak macam model-model BMW lama lah. Semua warna oren. Bila kita pakai Eco Pro ataupun pakai Sport, barulah dia punya dial-dial ni semua putih. So ni nampak, still nampak simple je lah. Dia tepi ni physical, ada macam ni kan. Tapi dia punya ni semua digital lah. Ni digital, dia akan terpadam kalau kita tak hidupkan enjin. Cuma tak ada, lagi satu tak ada ni paparan speedometer digital. Maksud saya nombor digital tak ada. So kalau kita bawa meter tu tunjuk dekat berapa-berapa tu, dia macam kalau kita nak bawa betul-betul tepat, contoh nak bawa 143 km sejam, betul-betul tengok-tengok kat situ. Dia tak ada yang paparan digital nombor. Mungkin saya tak habis explore ke apa, tak tahu lah. Tapi setakat saya tengok-tengok ni tak ada lah. Kecuali kalau kita guna cruise control kat sini, barulah kita boleh setkan betul-betul tepat berapa kilometer sejam speed. Okay lah, saya dah ambil dah dia punya kunci biasa tu. Alright, nak cerita dalam dia sebenarnya, kalau nak bandingkan dengan kompetitor dia kan, macam contoh nak banding dengan C-Class, masih lagi saya rasakan 3 Series ni tak boleh lawan lagi lah. Dari segi kecantikan, rekaan dalaman dan juga kualiti bahan-bahan yang diguna. Tapi yang ni nak banding dengan F30 sebelum ni, jauh beza. So improvement dia agak besar lah dalam untuk generasi G20 ni. Setakat ni semua yang kita tengok, yang kita boleh pegang memang soft touch. Kat atas ni soft touch, macam plastik kenyal. Dia ada kemasan-kemasan macam aluminium finish sikit. Aluminium macam kosong plain ni satu. Lepas tu ada aluminium yang macam bercorak-corak ni sikit, ada dekat dashboard sini, belah penumpang. Dan juga dekat dia punya around dia punya gear console ni lah, kat tengah-tengah ni. Paparan digital macam biasa, function-function macam biasa lah. Kita guna iDrive apa semua ni, nak tengok untuk nak tengok setting kenderaan, communication, phone connectivity, navigation, media, radio, semualah. Okay, dekat bawah ruang aircon ni kita boleh nampak bentuk ni macam hexagonal sikit ni. Masih lagi bentuk macam typical BMW, tapi design dia all new lah dan jauh lebih modern lah. Leather pun memang okay. Macam kat pintu ni kan, dekat sini lembut gila, letak tangan pun selesa. Kat atas ni okey lah, dia tahu kita jarang nak letak tangan atas macam ni kan. So atas ni plastik lembut juga, tapi still lagi macam, tapi kenyal sikit lah. Yang bawah ni memang lembut gila sebab kita nak tolak pintu ke kan. Kat sini pun lembut. Cuma dekat center console bawah ni je plastik keras. Yang lain semua lembut. Memang premium, memang modern. Seat macam biasa, senang nak cari position. Okey, cantik. Ada memory, ada memory function. Okey, kita tengok kat sini lah, kat tengah ni. Gear pun semua dah digital. Kita nak tukar pun yelah, tapi tak salah saya sebelum ni pun F30 pun digital rasanya. Tak ingat. Digital.
So macam biasalah, kita boleh boleh lompat terus transmission daripada drive pergi ke reverse ke apa benda ke. Lepas tu terus tekan ke P. Semua digital. Cuma dia punya ni lah, dia punya untuk mode pemanduan ni, Spark Comfort Eco Pro ni nampak macam biasa sangat. Mungkin kalau dia buat nampak exciting sikit warna merah ke kan, sebab nampak macam fokus pemanduan mungkin lebih lawa lah bagi saya. Tapi dia buat ni semua hitam sama je macam function-function lain. Nampak macam benda tu tak diraikan sangat. Okay, so tak ada apalah, ada macam panel kosong-kosong sikit. Ruang simpanan tengah ni besar, cukup besar. Okay, so tu je lah. So 3 series ni memang saya suka. Memang saya rasa sebuah kereta yang saya rasa memang serasi dengan jiwa saya. Tak tahu lah, mungkin korang ada suka kereta Volvo ke Merc ke. Kalau orang ada suka Merc, dia tetap akan beli Merc. Tapi memang kereta yang saya rasa saya suka. Dan saya rasa kalau saya ada bajet 250,000, saya memang akan consider kereta ni. Sebabnya, dan juga kita boleh rasakan kereta ni dia macam kereta yang back to basics. Untuk range harga tu lah, harga 200 ke 300,000, di mana okay, baku sikit bahasa, di mana orang lain sekarang semua dah pakai SUV semua kan. So ni masih lagi sebuah sedan, rear wheel drive. Dia tetap ada ciri-ciri tradisional. Dan juga saya rasa kereta ni dia ada keseimbangan yang baik antara comfort, practicality dan juga performance, passionate punya driving experience. Dia memang seimbang lah tengah-tengah tu. Dia boleh bagi comfort, dia boleh bagi performance. Oh ya, lupa nak bagi tahu lagi satu benda, sikit je lah komplain. Dia punya ruang untuk pedal minyak tu macam sempit sikit. So macam just nice, macam cukup-cukup sangat je. So sama ada saya punya kasut ataupun kaki tu akan tergeser dekat dinding belah kanan luar tu, ataupun ada kemungkinan tertekan brake sekali masa kita nak tekan minyak. Jadi itu je lah untuk BMW 320i 3 Series G20. Saya dah pun nak dipulangkan kereta. Kita round-round sikit. Right, terima kasih menonton. Jumpa lagi. Kalau ada apa-apa nak tanya ke, cadangan ke apa, just komen kat bawah. Baik, jumpa lagi. Assalamualaikum.